اشرح لي صدري, yaitu kau lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, kau permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, kau hidangkanlah segala teguh dalam lidahku, yafqahu qawli. Moga-moga tuan-tuan dan puan yang berada di hadapan saya ini memahami apa yang bakal saya katakan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fakulak aw fakul. Amma ba'd. Baik, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merapatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih diri-diri kita ini ataupun telah memilih jiwa-jiwa kita ini untuk berada di dalam satu majlis yang mana majlis ini dinamakan sebagai salah satu daripada majlis taman-taman syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai umat Islam pada hari ini perlu bersyukur dan perlu mensyukuri segala nikmat yang diberi pada Allah. Kerana apa? Setiap kali kita bangun, setiap kali kita tersedar daripada tidur, terutama sekali pada hari ini, kita telah menghirup udara ataupun kita telah menghirup nafas di dalam keadaan menikmati dua nikmat yang begitu besar, iaitu nikmat ini tidak ada pada orang kafir, nikmat ini tidak ada pada orang musyrikin, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Apakah makna hidup ini? Apakah makna matlamat hidup kita ini sekiranya kita tertinggal satu nikmat ini? Bayangkan sekiranya kita tidak mempunyai nikmat iman. Apakah makna ibadah kita? Dan apakah makna solat kita? Dan apakah makna solat Jumaat pada pagi ini? Kosong semata-mata. Tanpa nikmat kedua nikmat ini, mana mungkin kita mampu mencapai syurga Jannatul Firdaus. Hadirin dan hadirat Allah yang dirahmati sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya akan mengambil sedikit masa untuk memenuhi permintaan Cikgu Zul bagi menyampaikan tazkirah ringkas. Saya akan beri masa dalam masa 15 minit mungkin barangkali, kerana ada sedikit program sekolah pada pagi ini. Jadi untuk meneruskan kita punya tazkirah pada pagi ini, saya ingin menyentuh sedikit bab sabar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat, sebahagian ulama telah membahagikan sabar itu pada dua bahagian. Yang mana boleh kita katakan di sini, sabar yang pertama adalah sabar dari membuat maksiat kepada Allah. Kalau kita lihat, sabar daripada membuat maksiat kepada Allah ini merupakan salah satu daripada orang yang berjihad. Bermaknanya di sini kita mentaati ataupun kita menuruti segala apa yang disuruh Allah, dan kita tidak melakukan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Ini yang dikatakan sebagai sabar yang pertama, yang mana kalau kita sabar ini mudah dilakukan. Baik, sabar yang kedua adalah sabar dari mentaati Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana ataupun apakah yang dimaksudkan dengan sabar itu sendiri? Sabar sebagaimana contoh kita dilanda musibah, bila mana kita terpijak paku, barangkali kita terpijak paku, mungkin kita akan cakap aduh. Bila cakap aduh, seminit kemudian baru kita berfikir, ya Allah, ini ujian, kita sabar ni. Persoalannya di sini, adakah itu dikira sebagai sabar? Semestinya tidak. Ulama membahaskan, ulama memperkatakan perkataan sabar ataupun perbuatan sabar itu bila mana kita terpijak paku, terpijak lantas di dalam hati kita, alhamdulillah. Bila kita mampu memperkatakan sedemikian, itu baru dikatakan sebagai sabar. Namun sekiranya kita terpijak, terkeluar perkataan aduh ataupun sakit, baru terkeluar perkataan alhamdulillah, itu tidak dikira sebagai sabar. Yang dikatakan sabar, terpijak lantas memperkatakan alhamdulillah, itu baru adalah sabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah mudah untuk melaksanakan sabar ni, mudah diperkatakan namun sukar untuk dilakukan. Kerana apa? Kalau diperkatakan, para ulama mengatakan orang yang kuat di dalam dunia ini bukan orang yang ahli gusti, bukan orang yang bermain bola sepak.
Akan tetapi orang yang paling kuat di dunia ini adalah orang yang sabar. Yang mana kalau kita lihat para mujahidin, para syahid di dunia ini, mereka sanggup berperang, mereka sanggup memperagakan jiwa dan raga mereka semata-mata untuk mencapai syurga Allah, redha Allah. Mereka sanggup menempuh segalanya dengan hanya satu sifat, sifat sabar. Dan persoalannya di sini kita lihat, mengapa orang-orang yang berada di Syria, mengapa orang-orang yang berada di Palestin, mereka sanggup meninggalkan keluarga, mereka sanggup meninggalkan kesenangan dunia, mereka sanggup meninggalkan kemewahan dunia. Kerana apa? Kerana mereka ingin mengejar syahid. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, pada peperangan Badar, seramai 8 orang muhajirin dan seramai 6 orang ansar telah syahid. Yang mana yang dikatakan syahid ini, yang pertamanya, apabila mana titisan darah yang pertama itu tersusuk pedang, menitis darah jatuh ke tanah, titisan yang pertama itu, apa yang mereka nampak? Pelbagai nikmat yang mereka capai. Bila mana terjatuh setitik darah ke tanah, dihapuskan segala dosa mereka. Bisa kita sebelum ini mereka pernah dengan dosa besar, dosa kecil dan dosa fasik. Sekiranya mereka syahid, jatuh setitik tanah, terhapus segala dosa. Itulah yang dikejar-kejarkan oleh para mujahidin sekarang ini. Yang mana kalau kita lihat pada hari ini, era akhir zaman ini, era kebangkitan Islam, di mana di Eropah, di Timur dan berbagai lagi sekarang ini, masing-masing mengejar ataupun masing-masing memilih jamaah demi mengangkat martabat Islam itu sendiri. Kalau kita lihat, terdapat sebuah hadis yang mengatakan, ikutlah segolongan pemuda, yang golongan pemuda ini berasal daripada Bani Tamim. Setengah ulama mentafsirkan perkataan Bani Tamim ini sebagai ta dan mim, iaitu Bani ataupun kaum tanah Melayu. Jadi kalau kita lihat, tanah Melayu ini bukanlah berada di Eropah kan, berada di Nusantara, iaitu Filipina, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Dalam hadis ini dia berkatakan, sekiranya kamu ternampak segolongan pemuda dari Bani Tamim yang membawa panji Islam, ikutlah mereka ini, walaupun kamu terpaksa merangkak di dalam salji. Ataupun yang dikatakan, walaupun sekiranya kamu ternampak segolongan pemuda yang membawa panji ataupun bendera yang berasal dari timur, kamu ikutlah mereka walaupun kamu terpaksa merempuh ataupun merangkak salji. Baik, berdasarkan hadis ini, apa yang kita dapat fahamkan bahawa adalah, kita lihat matanya dia kata, sekiranya kamu ternampak segolongan pemuda, golongan pemuda dan berasal dari Bani Tamim, iaitu tanah Melayu yang berasal dari timur. Kalau kita lihat, ini merupakan salah satu petanda akhir zaman. Yang dikatakan tanah Melayu berasal dari timur. Kita lihat konteks Malaysia atau konteks Nusantara sekarang ini. Bani Tamim, pemuda-pemuda berasal dari timur. Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filipina. Sekiranya kamu nampak golongan ini, kamu ikutlah mereka ini, walau terpaksa merangkak di dalam salji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pada hari ini, fenomena hari ini, salji itu pun di Nusantara, Indonesia dan Filipina dan Vietnam. Jadi ini merupakan petanda bahawasanya kebangkitan Islam itu sudah berada di landasannya. Kita lihat, berdasarkan hadis ini, kita lihat, boleh kita fahamkan, tanda akhir zaman akan ada sekelompok manusia ataupun pemuda yang akan memegang panji-panji Islam. Mereka akan mengangkat ataupun mereka akan memperjuangkan Islam itu sendiri, dan mereka ini berasal dari timur. Baik, majoriti umat Islam pada hari ini berasal dari negara-negara timur. Contohnya Mesir, Timur Tengah, Malaysia, Timur, Nusantara, Timur, Asia, Timur. Baik, mafhum daripada hadis ini kalau kita lihat, jika kamu melihat segolongan manusia ataupun segolongan pemuda yang bangkit, membawa panji walaupun terpaksa merangkak, kamu joinlah ataupun ikut dengan mereka ni. Bermaksud di sini kalau kita lihat dalam situasi hari ini, negara-negara timur pada hari ini yang mana kebanyakannya berasal dihuni oleh penduduk Islam, iaitu Malaysia dan Mesir dan Nusantara lain. Kita lihat pada hari ini kebangkitan Islam telah ternyata jelas, dan salji pun mula turun di belah-belah Nusantara ini. Dan contohnya kita lihat di belah timur, di Timur Tengah, di Mesir, Ikhwan Muslimin, sebuah jamaah Islamiah yang kuat memperjuangkan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat,
mereka telah mencapai di satu kemuncak, iaitu kemuncak kemenangan. Namun berlaku konspirasi yang jelas, konspirasi Dajjal ataupun konspirasi Yahudi, mereka telah menjatuhkan Islam ataupun golongan-golongan ini. Namun kita umat Islam pada hari ini tidak takut. Walaupun jatuh Ikhwanul Muslimin, banyak lagi jamaah-jamaah yang sedang bangkit. Kalau kita lihat di hari ini, Perancis dan Eropah yang lain dijangka akan menjadi sebuah negara Islam dalam masa 10 tahun akan datang. Itu ramalan pengkaji pada hari ini. Para ulama negara-negara Syria mengatakan, kamu jangan risau wahai pejuang-pejuang negara Syria, wahai pejuang negara Palestin. Kerana apa? Kita memperjuangkan tanah air kita pada hari ini bukan kesorangan. Kerana apa? Sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita yang lain yang berada di Malaysia, yang berada di Perancis khususnya, telah mempergiatkan usaha untuk memperjuangkan Islam. Bila mananya bangkitnya Islam di negara-negara Eropah ini, seterusnya negara ancaman ataupun kuasa-kuasa Yahudi akan jatuh. Bila mana jatuhnya kuasa Yahudi, akan bangkitlah kuasa Islam di belah Eropah dan di belah timur. Di situ kalau kita lihat akan bermulalah petanda akhir zaman yang begitu besar. Yang mana kalau kita lihat di antara lain petanda akhir zaman yang lain, akan kita lihat penguasaan Islam semula. Yang mana kita akan lihat satu zaman nanti Islam akan mempengaruhi dunia, Islam akan menguasai seluruh dunia. Yang mana pada ketika itu batu akan bercakap kepada muslimin, ya muslimin, di belakang aku ada orang Yahudi, bunuhlah mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya di sini, umat akhir zaman semakin hari semakin dekat. Imam Mahdi mungkin bila-bila boleh bangkit. Persoalannya, bila mana Imam Mahdi bangkit nanti, di mana kedudukan kita? Adakah bila mana Imam Mahdi bangkit, kita hanya berada di depan TV melihat gambar Imam Mahdi? Ataupun layakkah kita ini bila mana bangkitnya Imam Mahdi nanti, Imam Mahdi mengaku kita ini sebagai tentera-tentera Imam Mahdi? Itu persoalan. Kita takut pada hari ini, takut kita hanya pandai bercakap, kita hanya pandai membaca buku. Bila mana keadaan atau realiti akhir zaman nanti, bila bangkit Imam Mahdi nanti, kita tidak mampu ataupun kita tidak diiktirafkan sebagai Imam Mahdi. Malulah kita pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita mengharapkan syurga Allah, kita mengharapkan mati syahid, akan tetapi pengorbanan kita ke arah itu terlalu sedikit. Kita mengharapkan duit yang banyak, akan tetapi modal yang kita keluarkan sedikit. Begitulah kehidupan kita. Kita mengharapkan syahid, kita mengharapkan ke husnul khatimah, akan tetapi kita punya jihad melawan hawa nafsu, akan tetapi kita punya usaha ataupun daya usaha kita untuk mengecapi apa yang kita inginkan itu terlalu sedikit. Layakkah kita nanti Nabi Muhammad akan mengaku kita sebagai umat baginda nanti? Itu persoalan yang sentiasa bermain dalam fikiran kita pada hari ini. Baik, kembali pada standar orang syahid. Baik, bila mana titisan pertama, darah pertama yang jatuh ke tanah, segala dosa akan hapus bagi orang yang syahid. Itu nikmat yang pertama bagi orang yang mati syahid. Baik, yang kedua, sebelum itu kita pergi lebih jauh, maksud syahid. Syahid ini adalah kalimah bahasa Arab yang berasal daripada kalimah syahada, yang bermaksud lihat. Dan syahid itu dia akan tambah kalimah shin alif hadal yang bermaksud orang yang melihat. Baik, persoalan ini, apa berkaitan orang yang melihat dan apa kaitan orang yang mati syahid? Baik, ulama mentafsirkan kalimah syahid ini adalah orang yang mati sebagai penglihat, yang mana bila mana matinya mereka akan lihat kediaman mereka di dalam syurga. Baik, kalau kita lihat hari ini di dalam YouTube, di dalam internet, mujahid yang mati syahid, mereka semua mati tersenyum. Kenapa, tuan-tuan? Bila mana mereka mati, mereka akan diperlihatkan kediaman mereka di dalam syurga, tuan-tuan. Bayangkanlah, mati terus boleh nampak Darussalam. Bila mana mati boleh nampak bidadari datang pada mereka. Bila mana mereka mati, boleh nampak itu rumah aku di akhirat. Sebab itu kalau kita lihat para mujahidin yang mati, yang syahid, mereka semua tersenyum, tak ada penyemurung, kerana mereka sedang menikmati nikmat mereka. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana titisan darah yang ketiga jatuh,
mereka akan terus dikahwinkan dengan bidadari. Ya Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, dikatakan sekiranya kuku bidadari terkeluar sedikit di dunia ini, maka di dunia ini akan banjir dengan air mani lelaki. Nak menggambarkan betapa indahnya, nak menggambarkan betapa cantiknya, nak menggambarkan betapa nikmatnya bidadari ini. Hanya kuku sedikit ataupun rambut yang jatuh ke dunia ini, akan banjirlah air mani dunia ini. Bayangkanlah orang yang syahid, macam mana mereka tak tersenyum bila mati. Mereka telah dikahwinkan terus dengan bidadari yang mereka idam-idamkan. Baik, seterusnya yang keempat, bila mana matinya orang yang syahid ini, mereka akan bangunkan tanpa terkejut yang besar. Baik, fitrah orang yang mati ataupun fitrah orang ataupun adat orang yang mati, bila mereka dicabut nyawa, mereka akan terkejut. Kenapa? Bila mereka dibangkitkan, mereka akan merasakan, ya Allah, aku dah mati. Mana pergi keluarga aku? Mana pergi mak aku? Mana pergi ahli keluarga aku yang lain? Itu bagi orang awam. Namun berbeza dengan orang yang syahid. Bila mana mereka mati dan mereka dikejutkan, mereka akan bangun dalam keadaan yang begitu tenang, begitu aman dan begitu damai. Dan telah dikabarkan ataupun diceritakan bahawa bila mana ulama-ulama yang mati dalam keadaan syahid, bila mereka mati, mereka akan berkatakan, kalau beginilah keadaannya ataupun kalau beginilah caranya mati syahid, aku ingin kembali kepada dunia. Bukan untuk beramal ibadah, akan tetapi aku ingin dimatikan sebanyak 10 kali. Kenapa? Nikmat bagi mereka, begitu nikmat mereka mati dalam keadaan sedemikian. Namun berbeza dengan kita orang awam. Bila kita mati, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kita orang awam ini bila mati minta kepada Allah nak hidup balik. Bukan nak hidup sebab nak mati balik, nak hidup sebab nak pinjam 1 saat je. Kerana apa? Nak pergi ke dunia kerana 1 saat tu nak pergi sedekah. Di situ barulah kita sedar. Dan sampai tahap itu barulah kita sedar betapa pentingnya amal ibadah. Sebab tu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Maka wahai umat sekalian, beribadahlah kepada Allah sehingga kamu yakin. Para ulama mentafsirkan kalimah yakin itu bukanlah yakin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Yakin di sini bermaksud beribadahlah kepada Allah sehingga kamu